Alhamdulillah, kita berada pada video part yang ketiga. Bagi mana-mana pelajar yang terlepas pada part yang pertama dan part yang kedua. Section A, soalan trial Negeri Selangor SPM 2021. Soalan 1 hingga soalan 12, you boleh pergi kepada video 2 part yang cikgu sebelum ini. So, ini adalah video part yang ketiga. Jadi, para pelajar di sini sekalian, dalam section B ini akan diberi 3 pilihan soalan. You hanya perlu jawab 2 soalan sahaja. Tapi untuk video learning process ataupun education purposes, kita akan bincangkan ketiga-tiga soalan dalam video ini. So, tanpa melengahkan masa lagi, ayuh kita teruskan kepada kita punya soalan nombor 13. Baik, para pelajar di sini sekalian, soalan nombor 13 ini, kalau kita baca sekaligus, ini antara soalan-soalan yang pelajar, ada setengah pelajar yang kurang gemar. Sebab soalan berbentuk ayat, perbincangan dan sebagainya. Dia nak soalan tu soalan direct sahaja. Tapi memandangkan AdMath ni, dia sekarang ni didatangkan dengan soalan problem solving. Alright? Baik, kebarangkalian JC akan menang dalam satu perlawanan badminton adalah 1/3. So, JC ni dia main badminton. So, kemungkinan dia menang itu, kemungkinan dia adalah 1/3. Okey. Baik, jika dia mengambil bahagian dalam N perlawanan, kebarangkalian bagi JC menang sekali sahaja dalam perlawanan badminton itu adalah 18 kali dia kalah dalam semua perlawanan. Okey. Kalau kita nak ambil kebarangkalian sekali dia menang, dia punya persamaan dia adalah sama dengan 18 kali kebarangkalian dia kalah semua perlawanan. Jadi kalau kita baca dalam soalan ini, first kita kena detect dahulu. Soalan ini soalan jatuh dalam bab mana? So ini sebenarnya kalau dibaca betul-betul dia jatuh dalam taburan kebarangkalian ataupun probability distribution. Baik, dalam probability distribution taburan kebarangkalian kita ada 2 jenis kebarangkalian. Yang pertama adalah binomial, yang kedua adalah normal distribution. Dan soalan ini tepat kepada binomial distribution. Kenapa binomial distribution? Sebab dia bilangan game yang dia main. Ya, so bilangan 1, 2, 3 dan sebagainya, it is a countable, benda yang boleh dikira. Baik, bila kita nak sebut tentang kita punya binomial distribution, of course cross to our mind, formula yang kita kena keluarkan, Px sama dengan R, ya, sama dengan apa? NCR darab P kuasa dengan R darab dengan Q kuasa dengan N tolak R. Maka ini adalah formula yang kita akan gunakan untuk mana-mana soalan berkaitan dengan binomial. Okey. Dalam soalan tadi, kalau kita baca betul-betul, dia bagi kita punya probability that JC will win a badminton competition is 1/3. So, ini adalah kebarangkalian dia menang. Untuk sekali dia menang tu. Ya, kalau sekali dia menang, mana kata kebarangkalian dia menang adalah 1/3. This is the winning probability, which is a successful probability, success event probability. Ya. Baik, kalau P kita 1/3, maka manakala berapakah Q kita? Ya, kalau you dah pernah belajar dalam binomial, you mesti boleh jawab Q pelengkap dia adalah 2/3. Kenapa? Sebab P tambah Q mewakili keseluruhan kebarangkalian, which is 1. Kalau itu 1/3, maka Q kita adalah 2/3. Kalau P kita 5/6, Q kita 1/6. Kalau P kita 5/8, Q kita 3/8. Iaitu pelengkap kepada kita punya kebarangkalian. Baik. Dan kalau kita perhatikan, berapakah N kita? Dan kita kena tahu N kita. Mesti tahu N kita untuk cari kebarangkalian. Tetapi dalam soalan ini dia saja hiddenkan ataupun dia minta untuk kita carikan nilai N pada part yang pertama. Okey, tak apa. Kita pakai statement yang dia bagi dulu. Jangan takut. Dia kata menang sekali adalah 18 kali kalah kepada semua. Jadi kalau menang sekali, boleh tak cikgu tulis macam ni? Kalau menang sekali, cikgu kata kebarangkalian untuk JC menang sekali adalah sama dengan 18 kali JC kalah semua perlawanan. Kalau kalah semua perlawanan, berapa kali dia menang? So, dia menang sebanyak kosong lah. Kosong. Baik. Jadi, kita boleh start untuk masuk dalam formula kita. Cuma memandangkan sebab kita tak ada N kita, maka kita biarkan N begitu. Ya, NC kosong, sifar. Darab 1/3 kuasa dengan sifar, sebab dia 1/3 tu kebarangkalian dia menang. So, dalam kes ini, bukan kuasa sifar, tapi kuasa 1. Ini NC1 ya, sebab kita nak cari kita punya kebarangkalian dia menang sekali. Kemudian kita darabkan dengan pelengkap kita yang gagal ataupun kalah 2/3, N tolak dengan 1. So, berapa kali dia main tu? Kalau 10 kali dia main, tolaklah dengan kita punya sekali dia menang, jadi 9 kali kalah. Kalau sekali menang, 9 kali kalah. Tapi dalam kes ini, sebab kita tak tahu berapa perlawanan yang dia main, ya, maka biarkan N tolak 1. Okey, teruskan untuk side yang sebelah kanan, 18 darab dengan kita punya Px sama dengan kosong. Ini kita nak tahu berapa kali dia menang. Kosong lah, sebab dia kata tadi kebarangkalian 18 kali kebarangkalian untuk dia kalah dalam semua perlawanan. Maka cikgu boleh gunakan formula NC berapa dia menang? NC kosong. Kebarangkalian dia menang 1/3 kuasa dengan kosong.
ya. Darab dengan 2/3 kuasa dengan berapa? Kuasakan dengan N sahaja. Sebab apa? Sebab kalau kosong dia menang, maka perlawanan semua dia kalah. Berapa kali dia kalah? So N tu lah. Sebab dia main sebanyak N perlawanan. Kalau 10 kali perlawanan, maka N tu adalah 10. Tak perlu tolak dengan kosong. Kalau you tolak dengan kosong pun, you akan dapat N jugalah. Ya? Okay. So by the way, kalau you tekan kalkulator, NC1 ni you akan dapat sama dengan N. Ya, logik dia mudah aja. Kalau 7C0 sama dengan 1, 7C1 sama dengan 1, kalau 10C1 pun you akan dapat sama dengan 1. Sekali lagi. 7C1 you akan dapat sama dengan 7, 10C1 you akan dapat sama dengan 10. Kalau 15C1 pun you akan dapat sama dengan 15. Maksudnya kalau apa-apa nombor kalau disikan dengan 1, you akan dapat nombor tersebut balik semula. So since ini adalah NC1, so you akan dapat N balik semula lah. Darab dengan 1/3 kuasa 1 tetap 1/3 sahaja. Maka 2/3 kuasa dengan N tolak 1, boleh tak cikgu nak pisahkan macam ni? Okay. So kuasa dengan N bahagi dengan 2/3 kuasakan dengan 1. Okay. Kenapa cikgu boleh tukarkan kita punya kuasa N tolak 1 tu, cikgu pecahkan jadi pecahan tu? Cuba recall balik dalam indeks. Indeks ada sebut kalau darab dengan asas yang sama, kuasa boleh tambah. Tapi kalau cikgu ada bahagi, ya, kalau A kuasa M bahagi dengan A kuasa N, maka kalau kita punya asas yang sama, kuasa boleh buat apa? Kuasa boleh tolak. Maka vice versa, kalau cikgu ada tolak, maka cikgu pisahkan balik dalam keadaan bahagi begitu. Maka N kuasa dengan N tolak 1, maka N tolak 1, maka di bawah tu kuasa dengan 1. Maka kuasa 1 ni tidak perlu ditunjukkan lah. Ya? Maka cikgu apply kita punya index law. Ya? Indices law. Okey, so guys, sebelah kanan ni 18. NC0 sama dengan berapa? Kalau NC1 sama dengan N, NC0 sama dengan 1. Kenapa? Try tekan kalkulator ataupun cuba cari 7C0, you akan dapat sama dengan 1. Kalau you try 15C0 pun, you akan dapat sama dengan 1. Kalau 7C1 dapat 7, tapi 7C0 bukan dapat kosong. Ada pelajar yang kata 7C0 dapat kosong. Ya? 7C0 you akan dapat sama dengan 1. Maka NC0 sama dengan 1. 1/3 apa-apa nombor kalau dikuasakan dengan kosong, you akan tetap dapat sama dengan 1 darab dengan 2/3 kesemua ni kuasakan dengan N. Okey, jom kita simplify sebelah sini. So, kalau yang ini kan cikgu boleh buat apa tau? Cikgu akan darabkan dengan 2/3. Sebab dia ada pecahan dalam pecahan, cikgu awakkan sebelah kanan boleh. So, dia akan jadi bahagilah. Bahagi 2/3. Nampak yang bahagi ni cikgu pindahkan duduk sebelah dia tu. Bahagi 2/3. Tetapi dalam pecahan kita belajar, kalau bahagi kita nak tukar kepada darab, apa kita perlu buat? Pecahan akan terbalik. Okey. So 18 darab 1 semua jadi 18 darab dengan 2/3 kuasakan dengan N. Okey, seterusnya kita punya yang ni boleh potong lah. Yang ni boleh potong. Yang ni tak boleh potong sebab ni ada kuasa N, cikgu tertinggal. Okey, yang boleh potong dekat sini cikgu nampak adalah okey, cikgu potongkan ni. 3 dengan 3 kita boleh potong, betul? Alright. Okey, 2/3 kuasa dengan N ni, kiri ada, kanan pun ada. Maka kesemua tu kita boleh potong. Ya, sebab idea logik dia macam ni lah. Kalau AM sama dengan katalah KM ataupun 2M lah contohnya. Maka M dengan M ni sebab ada kiri dengan kanan kita boleh potong. Tak nampak. AM sama dengan 2M, maka M ada kiri dengan kanan kita boleh potong. Sebenarnya bukan boleh potong pun. Sebenarnya sebab kita pindahkan akan jadi bahagi. So bila bahagi tu dia hilang lah. So yang tinggal 2 saja. Sama lah idea macam ni sebab kita ada 2/3 kuasa dengan N. Ini pun ada 2/3 kuasa dengan N. Maka kita potong kiri dengan kanan. Yang tinggal hanya N darab 1/2. Ini sahaja tinggal. Sama dengan 18. Maka kita selesaikan kat sini. Kita dapat 18 darab 2 sama dengan 36. Maka inilah bilangan keseluruhan bagi kita punya nilai N. Iaitu bilangan perlawanan yang Jesse main. Dia main sebanyak 36 game lah. Ya. Okey, boleh. Kita move kepada soalan yang seterusnya, boleh? Okey, ini part yang pertama. Selesailah part yang pertama kita. Okey, seterusnya soalan minta cari apa untuk part yang kedua? Alright. Untuk part yang kedua, soalan minta untuk kita carikan mean. Okey, by the way, dalam kita punya bab binomial, kita ada special formula. Nak cari mean pakai formula N darab dengan P. Bilangan kita punya game yang dia main, ya, bilangan bilangan sampel yang kita ada darab dengan probability sukses. Kemudian kalau nak cari kita punya variance, kita gunakan NPQ. Kalau nak cari kita punya standard deviation, kita akan square rootkan NPQ. By the way, soalan ini hanya nak cari kita punya mean, maka kita akan gunakan NP dekat situ, ya. Okey, dah selesai untuk kita ni. Kita teruslah pakai, cikgu ingat soalan ni straightforward je. So untuk kita punya nombor 2, cikgu tulis kat bawah ni.
Untuk nombor 2, kita nak cari min. Min sama dengan NP. N dia berapa? Bilangan game dia main tadi 36. Baru kita cari tadi 36. Darab dengan kita punya 1/3 game yang dia sukses lah. Dia main tu, dia sukses, dia menang. Ya. So, you akan selesaikan, you akan dapat 12 lah. Okay, selesai kat sini. Alright, so kita move kepada soalan yang seterusnya. Alright, soalan B. Okay, tadi kita selesaikan secara binomial distribution. Sekarang kita nak selesaikan secara normal distribution. Guys, tengok baju cikgu guys. Baju cikgu ni adalah baju yang real guys. Baju real iaitu kita ada data-data yang berkaitan dengan table z-score tu, normal distribution tu. Ya. Alright. So, kalau kita tengok dekat sini, table yang kita ada gunakan ini, sekejap Okay, table yang kita akan gunakan ini adalah table yang berkaitan dengan normal distribution ataupun bahasa lain yang kita sebut sebagai taburan rawak discrete. Taburan rawak selanjar ataupun continuous random variable. Kalau tadi untuk binomial kita panggil sebagai discrete random variable, untuk normal kita panggil sebagai continuous random variable. Okey? Baik. Yang penting dalam soalan ni straightforward je. Given that Z is a continuous random variable, so kita kena pakai table tadi lah. Dan siapa ada pakai kalkulator pun boleh pakai kalkulator juga. Cikgu akan pakai table. Baik, untuk soalan 4 yang pertama ni, apa yang paling penting sekali adalah kita kena buat satu kita punya graph, Bell diagram graph tu. Okey. So, graph yang kita kena buat ni adalah untuk membantu kita untuk tengok di manakah kawasan lorekan kita. Alright. So, kalau kita tengok ini adalah Z. Z 2.053 dekat situ. Okey, 2.053. Maka kalau cikgu ambil kita punya modulus ni, kalau cikgu pecahkan dia akan jadi plus minus. Okey, jadi plus minus maksudnya untuk Z pun kalau cikgu pindahkan siap-siap dia akan jadi negatif 2.053 dekat situ. Satu positif, satu negatif. Cuma untuk yang positif ni dia kekal dengan simbol dia sebelah kanan lebih besar. Tetapi untuk negatif nanti kamu akan tukarkan simbol dia akan jadi kurang. Jadi kita perlu cari kawasan yang berlorek yang cikgu lorekkan ini. So, bagaimana nak cari kawasan berlorek ni? Okey, kita boleh terus pakai table. Dan sedia maklum bahawa dalam table z-score, dalam table z-score baju cikgu ni, ya, z-score ini kita boleh terus cari. Kenapa? Untuk yang gambar rajah ni, sebab dalam z-score table kita, dia hanya boleh bagi data daripada positif ni ke kanan. Lorekkan ke kanan begitu. Okey? Baik, kalau kita perhatikan dekat situ, kalau kita rujuk kepada table kita 2.053. Di manakah 2.0? 2.0 untuk z-score. Alright, so sebaris dengan dia. 2.05, okey, tembak ke bawah, maka kita akan dapat sifar, 2 sifar. Boleh ya? Ini keberangkalan untuk 2.05, tetapi kita ada 2.053. Bukan 3 di sini ya. Tetapi 3 yang kita kena ambil, 3 z-score yang kita kena tembak untuk ditolakkan dengan 1. Nampak tak? Kena tolak dengan 1. Dekat mana kita kena tolak 1? Di belakang sekali. Bukan di depan, di mana sebagainya, tetapi di belakang sekali. Kita tolak, kita dapat sifar, 2 sifar 1. Maka itu jawapan kita. Ya. Jawapan kita iaitu sifar, 2 sifar 1 tadi. Ya. Betul ya? Sifar, 2 sifar 1. Baik. By the way guys, dalam kita punya sifar, 2 sifar 1 ni, ini bukan jawapan akhir kita. Sebab ada modulus tadi, kita nakkan kiri dengan kanan. Maka kawasan yang berlorek ini juga, nilai dia juga bersama dengan sifar, 2 sifar 1. Sebab dia symmetrical. Dia simetri. Ya, bila simetri ni maksudnya nilai yang berada di sebelah kanan, yang lorekkan belah kanan ni, bila simetri kan dia juga merujuk kepada nilai sebelah kiri. Memandangkan z-score kita adalah nombor yang sama, cuma berada pada kita punya kedudukan yang berbeza. Ya, kalau kita flipkan yang kita punya kawasan lorek ni, kita akan bertindih dengan kawasan yang sama. Maka untuk menjawab soalan ni, so apakah jawapan kita? Jawapan kita boleh gunakan ya, sifar, 2 sifar 1, kita perlu darabkan dengan 2. Cikgu darab 2 je cukup. Ya. So kita dapat sifar, 4 sifar 2. Maka ini adalah jawapan akhir kita lah. Okey. Boleh tak kita dapat gitu? Alright, so cikgu harap you dapat jawapan yang sama dengan cikgu. Okey, untuk part yang kedua, basically part yang kedua pun cikgu nampak soalan dia soalan yang mirip yang sama juga. Okey, cikgu kecilkan sedikit. Naik ke atas lah ya. Okey, kita buat step yang sama juga. Pertama sekali kita perlu buat apa? Kita perlu untuk lakar dulu ya. Kita perlu lakar dulu. Alright, kurang atau sama dengan 1.351.
Okey, cikgu buat shaded region dia dulu. Ini penting ni, dalam buat normal distribution you memang kena tahu bahagian shaded region. Okey, so 1.351 macam cikgu sebutkan tadi, bila ada Z score saja cepat-cepat you pergi tandakan pada positif dan juga negatif juga. Right. Cuma kita punya kawasan lorekan kali ini, sebabkan yang positif ini adalah kurang, maka dia akan kurang, dan kawasan yang melorekkan kita ini adalah sehingga negatif 1.351 sahaja. Sebab apa? Sebab kalau you negatifkan ni juga, ya, kalau you negatifkan ni juga, sebab dia ada positif negatif, untuk positif kurang, tetapi bila you negatifkan kita 1.351, Z tu automatik akan jadi positif balik semula, ya. So dia simbol akan terbalik. Sebab lebih besar sebelah kanan tu kan. Okey, jadi inilah kawasan melorekkan kita. Baik. Persoalan sekarang, ada tak nilai yang kawasan lorekan ini yang kita boleh terus dapat daripada table macam soalan tadi kat sini? Okey, tak boleh ya. Sebab apa? Sebab cikgu dah sebutkan tadi, kalau untuk kita punya kawasan lorekan kita kebarangkalian, dia hanya boleh baca Z score ke kanan. Cikgu ulang balik semula, dia boleh baca daripada Z score ke kanan sahaja. Jadi kita boleh baca 1.351 terus daripada table 1.351 ya. 1.351 sebaris dengan ni, tembak 5 dapat 0.0885 1.351 tadi ya. So kita akan ambil yang 1 dekat Z tu, kita akan tembak di bawah, kita perlu tolak 2. Maka di belakang sekali ni kita perlu tolak 2. Jadi dia akan jadi 0.0883. Maka itulah jawapan kita, tetapi jawapan kita 0.8853. Jawapan ini guys, dengan baik ya. Jawapan ini adalah jawapan yang belum lengkap lagi sebab kita dapat unshaded region. Memandangkan nilai Z kita ini positif dengan negatifnya berbeza tetapi dia still mempunyai nilai yang sama, maka kebarangkalian dekat sini pun adalah kebarangkalian yang sama, iaitu 0.88553. Okey, so sekarang ni bagaimana nak cari kawasan lorekan? Jumlah kita punya kebarangkalian sama dengan berapa? Jumlah kebarangkalian semua kawasan lorekan kita adalah sama dengan 1, maka kita tolak dengan 0.8853, tolak sekali lagi 0.8853, ataupun cikgu darab dengan 2 sahajalah, begitu ya. So 2 darab 0.8853, kita ambil tolak dengan 1 tolak dengan answer. So kita dapat sekali lagi cikgu kira 0.8853 darab dengan 2, 1 tolak answer. So kejap, 0.8853 tadi cikgu rasa salah tulis tu. Sekejap 0.0885. So 0.0883. Tu dah tu. Dapat lebih daripada 1 tu. Kalau darab 2 tu dapat 1 point something tu, 1.7. 0.083. Mana datang jawapannya tadi tu. Okey, 0.083. 0.083 ya, 0.083. Alright. So kita darabkan dengan 0.0883. Alright. So 2 darab 0.08 darab 0.0883. Okey, so kita ambil 1 tolak dengan answer. So kita dapat 0.8234. By the way, inilah jawapan akhir kita. Okey. Alright, so guys, so ini adalah Z score. Ini adalah kita punya normal distribution. Yang tadi soalan di awal-awal tadi adalah soalan kita punya binomial distribution. Adakah you masih okey lagi? So kalau okey lagi, jom kita teruskan kepada soalan yang seterusnya, iaitu soalan nombor 14. Okey. Baik, dalam soalan nombor 14 ni, soalan ini adalah merujuk kepada soalan trigonometric function. Ya, fungsi trigo dalam kita punya form 5, ya, form 5. Baik. Dalam trigo ni dia ada beberapa identiti yang you kena hafal, ada benda-benda yang you kena hafal, ada yang kena diberi dalam list of formula. Tetapi sebaiknya kalau you dapat hafal, lagi sangat-sangat baguslah. Okey, jadi dalam kes ni guys, bila diminta selesaikan dan domain adalah domain 0 sampai 360, maksudnya jawapan you mesti jawapan di antara 0 sampai 360 sahaja. Baik. Yang ini kita nak selesaikan. Cuma masalah you tengok dekat sini. Nilai 2x ni, ini adalah nilai x sahaja. Single x dengan double x. Maksudnya, step yang pertama apa yang kita perlu buat, kita perlu tukarkan sin 2x tu kepada single x. Ya. Bagaimana nak tukarkan sin 2x ni kepada single x? Dan kita dapati bahawa dalam list of formula, untuk double angle formula, untuk sin, you boleh refer kepada you punya list of formula. Sin 2x sama dengan 2 sin x cos x. Ini adalah kita punya trigo identity double angle tukar per single angle untuk sin 2x. Maka untuk sin 2x tadi cikgu tukar kepada 2 sin x cos x. Alright. So 4 cos x ni kita akan kekalkan.
Ya, 4 cos X ni kita akan kekalkan. Okey, now kerja kita akan cuba, maksud cikgu kita akan cuba kembangkan 6 sin X cos X. Right, so kita pindahkan sebelah kiri, kita dapat tolak dengan 4 cos X sama dengan sifar. Baik, you nampak tak? Cikgu tak potong cos X dengan cos X ya. Sebab cos X sama dengan kosong ada nilai. Ada nilai ya, ada nilai. Baik, apa yang cikgu boleh buat? Since kita ada cos X dengan cos X ni, kita boleh factorizekan cos X tu keluar. So, bila kita factorizekan cos X ni keluar, yang tinggal hanya sin X. Oh, cikgu boleh, by the way, 6 dengan 4 ni kedua-dua boleh bahagi dengan 2. Cikgu factorizekan 2 sekaligus keluar. Jadi yang tinggal 3 sin X, cos X dah keluar, tolak dengan 2. Cos X dah keluar ya. Okey, jadi kita akan pecah kepada 2. Yang pertama 2 cos X sama dengan sifar. Yang kedua adalah 3 sin X tolak dengan 2 sama dengan sifar. Kita selesaikan ni dulu. Cos X sama dengan kosong bahagi 2 tetap sama dengan kosong. So X kita shift cos negatif 1 sifar. Baik, bila you shift cos guys, pakai kalkulator, berhati-hati sebab kalkulator hanya akan bagi satu nilai saja, 90 darjah saja. Tetapi by the way, untuk cos shift cos kosong tu, you akan dapat 270 ya. Dan membuktikan kenapa cikgu dapat 2 jawapan? Mana cikgu dapat? Kalau you test gunakan kalkulator, ambil 270 ni, you masuk ke dalam kita punya cos ya, cos 270, you tetap akan dapat kosong juga. Maka kita ada 2 jawapan, cos 90 pun kosong, cos 270 pun sama dengan kosong juga. Ini jangan pakai add sugar to coffee, memang you tak akan dapat ya. Okey, so guys, kita akan terus kepada soalan yang kedua. Okey, kita punya pilihan jawapan yang kedua, kita ada sin X, 3 sin X sama dengan 2. Maka sin X kita akan sama dengan 2 per 3. Okey, sekarang ni boleh cikgu pindahkan sin tak? Boleh. Bila cikgu pindahkan sin dan kita dapati bahawa sin ni adalah sin positif. Bila positif, maksudnya apa? Maksudnya kita akan main dengan add sugar to coffee. Okey, so untuk sin positif di sukuan yang keberapa? Kita akan main dengan sukuan yang pertama dengan sukuan yang ketiga. Kita akan main add sugar to coffee. Maka untuk sin positif dekat kuadran yang pertama dengan kuadran yang kedua. Baik, boleh kita selesaikan guna kalkulator shift sin 2 per 3, tapi pastikan mode dalam kalkulator dalam mode degree ya. Takut you dah pakai radian untuk circular measure. Takut you tersilap nanti. So, cikgu tukarkan siap-siap, pastikan mode dalam degree. So, kita akan dapat 41.81 sebagai jawapan kita. Tapi ini bukan jawapan akhir ya. Ini kita panggil sebagai apa? Sudut rujukan ataupun reference angle. So, reference angle berada di sukuan yang pertama, cantik, dengan sukuan yang kedua. Untuk sukuan yang pertama ni tak ada masalah. Nilai dia kita boleh terima pakai, iaitu X sama dengan 41.81. Bagaimana dengan sukuan yang kedua? Bagaimana dengan sukuan kedua? Sukuan kedua, nilai sebenar kita daripada sini sampai ke sini. So, bagaimana nak dapatkan angle sebenar warna hitam tu? Tadi kat sini sama dengan berapa? Kat sini 41.81, maka you ambil 180 untuk satu garis lurus, tolak dengan 41.81. You mesti akan dapat kita punya angle sebenar kita. 180 tolaklah nanti. You akan dapat sama dengan 138.19 darjah. Baik, since kita ada dua pemisah, kita ada dua possible answer, ada 4 possible answer kat situ, maka kita combinekan ke semua, kita buat satu conclusion sikit ikut ascending order. 41.81, kemudian you akan ada 90, 138.19 dan akhir sekali kita akan ada 270. Maka ini adalah jawapan akhir kita. Kita ada berapa jawapan? Kita 4 jawapan. Settle masalah kita yang pertama untuk trigo. Okay, alright, so far so good. Okay, so ini soalan trigo, belum habis lagi sebenarnya sebab kita baru selesaikan part A sahaja dulu. Baik. Untuk part B. Alright, untuk part B. Selesaikan persamaan serentak. Bila sebut tentang persamaan serentak atau simultaneous equation, dia mesti bermain dengan dua ataupun lebih kita punya unknown lah. Since dalam ni dia bermain dengan X dengan Y lah. Okay. Baik. Jika kita solve the simultaneous equation yang ini dan juga yang ini, where X and Y are both acute angle. Alright. So guys, kita tengok dekat sini. Cikgu salin yang pertama dulu. Untuk 2 cos X tolak Y ya. X tolak Y sama dengan punca kuasa 3. Yang kedua adalah 2 cos X tambah Y sama dengan 1. Alright. Baik. Kita nak selesaikan secara simultaneous equation. Apa yang kita boleh buat? Apa yang kita boleh buat? Baik, idea yang kita nampak adalah untuk yang ini kita boleh selesaikan untuk shift cos dia. Dan kalau cikgu nak shift cos kan ni, cikgu mesti pindahkan 2 dahulu. Dan kalau cikgu pindahkan 2, kita akan dapat apa? Punca kuasa 3, sec 3 bahagi 2.
Maka kalau kita pindahkan kita punya cos kita akan dapat cos negatif 1. Set 3 per 2 iaitu bersamaan dengan cikgu ingat you akan dapat 30 kat sini ya. Shift cos set 3 ya, set 3 kemudian bahagikan dengan 2, kita akan dapat 30 ya, kita akan dapat 30 darjah. Maka kita dapatlah persamaan pertama dalam x tolak y sama dengan 30. Ini persamaan yang pertama. Untuk persamaan yang kedua, okey, buat benda yang sama juga, x tambah y sama dengan 1 per 2. Okay, x tambah y, kalau you shiftkan cos, ni special angle ni semua ni ya. Kalau you shift cos, you akan dapat sama dengan 60. Kalau you ingat lagi dalam special angle, apakah special angle kita? 30, 45, 60 kan. Jadi ini kita punya special angle lah. Ada set 3, 2 ni lah, 1 per 2 dan sebagainya. Baik, ini adalah persamaan yang kedua. Cuma, kalau you ingat lagi tak step tadi, kalau kita punya sin cos dengan tangent, bila kita nak shift cos, kita mesti tentukan di manakah kita punya kuadran. Adakah dia berada pada kuadran yang pertama, kedua ataupun ketiga ataupun keempat. Dan untuk cos ini, kedua-dua kita punya kuadran ni, kedua-dua nilai kita adalah nilai positif. Maka kita perlu gunakan kita punya first quadrant dengan fourth quadrant. Sebab add sugar to coffee. Boleh ya? Add sugar to coffee. Cuma persoalan dia, untuk kita punya C ni, kita akan reject. Kita hanya ambil untuk sukuan yang pertama sahaja, iaitu 30 dengan 60. Kalau sukuan keempat diambil kira, dekat sini, dia akan guna 360 tolak 30 ataupun 330. Untuk yang ini adalah 300 untuk sukuan yang keempat. Tetapi kita hanya ambil 30 dengan 60 sahaja. Sebab apa? Sebab dia sebut kat sini, kedua-dua x dan y ini adalah sudut tirus. Apa itu sudut tirus? Sudut acute, acute angle, the angle less than 90 degree. Okay, so you take note dekat sini. Untuk tirus, acute angle, kita punya tirus angle kita mesti kurang daripada 90. Maka kita punya jawapan untuk shift cos tadi hanya terima pakai 30 dengan 60 sahaja. Okey, so kalau cikgu tulis kat sini x tolak y sama dengan 30, x tambah y sama dengan kita punya 60 ya. Ini persamaan pertama, persamaan kedua. Okey, you boleh pakai substitution method, boleh. You boleh pakai elimination method pun boleh, tak ada masalah. Okey, tetapi apa yang cikgu nak buat, cikgu akan gunakan kita punya elimination method lah. Boleh cikgu pakai elimination method. So, macam nak pakai elimination method? Sebab since kita ada x dengan x, maka cikgu tolak lah. Cikgu ambil persamaan pertama, cikgu tolak dengan persamaan yang kedua. X tolak dengan x hapus, negatif y tolak dengan y, dapat negatif 2y. 30 tolak dengan 60, you dapat negatif 30. So, selesaikan, you akan dapat y sama dengan 15. Okay, tak habis lagi, kita akan subkan kita punya y sama dengan 15 ni ke dalam, kita akan subkan y sama dengan 15 ni ke dalam persamaan mana-mana persamaan. Cikgu labelkan persamaan pertama. Maka x tolak 15 sama dengan 30, maka x kita sama dengan 45. Baik, so buatlah sedikit conclusion. So x kita sama dengan 45, y kita sama dengan 15. Selesailah masalah kita untuk trigo. Guys, soalan ni berapa markah guys? Soalan ni 4 markah dengan 4 markah, total 8 markah untuk section B. Yang ini pun sama, 4 markah dengan 4 markah tadi. Dah selesai dah. Kalau you jawab soalan probability distribution dengan trigo untuk soalan ni, maka selesailah semua soalan kita berkaitan dengan section B. You dah boleh skor 80 markah dah, termasuk part 1 punya video dengan part 2 punya video. Okay, so far so good. Alright, boleh kita nak bincangkan soalan yang 15 ni, soalan yang terakhir. Okey, soalan 15, soalan yang terakhir, okey. Baik, rajah 6 menunjukkan sebuah segitiga ABC. Diberi luas ABC ialah 21 cm square dengan kita punya angle BAC adalah sudut cakah ya. Okey, BAC kita adalah sudut cakah obtuse angle. Tadi cikgu suruh take note kan, kalau acute 90, kurang daripada 90. Kalau obtuse ni ataupun cakah, dia berada di sukuan yang kedua. Nilai dia lebih untuk cakah ni. Cakah ataupun obtuse lah obtuse ni ataupun cakah, nilai dia theta ni mesti lebih daripada 90, tetapi dia kurang daripada 180, iaitu dia berada pada kuadran yang kedua. Dekat sini. Sini obtuse. Okey. Baik. Jadi dia kata sudut BAC. Kalau you tengok dekat sini, yang dia bagi adalah luas segitiga ABC ataupun area of a triangle. Okay, so area of triangle. Yang ini soalan apa? Solution of triangle ni. Solution of triangle. Jadi, setuju tak cikgu kata, soalan ini sebenarnya, kalau dia bagi luas, dia bagi luas, dia bagi area kita punya BAC, apakah formula yang kita akan guna pakai? Dalam solution of triangle, formula kita adalah half AB sinkan dengan C. Okay, AB sinkan dengan C. Baik. Kalau dia bagi area 21 tadi, dia bagi area 21 tadi, cikgu letak bawah area boleh? Kita letakkan bawah area 1/2. A kita berapa? 5 dengan 14 lah AB.
5 darab 14 dan sainkan dengan C. Apakah C kita? Okey, C kita adalah sudut di antara 15 dengan 14 ni. Ini formula ni formula. Jadi kita akan sainkan dengan A lah, cikgu labelkan sebagai A ataupun sudut BAC ni lah sebenarnya, ya. Maka kalau cikgu pindahkan selain bersain, so kita dapat ataupun cikgu terus pindahkan, you boleh pindahkan satu persatu, cikgu tak nak confusekan you. So 21 darab 2 akan dapat 42, bahagikan 5 darab 14, you akan dapat 70, Okey, so A kita akan shift sign, 42 bahagi dengan 70, you akan dapat 0.6, you akan shiftkan sign 0.6. So A kita dapat shift sign 0.6, you akan dapat 36.87, ya, 36.87. Baik. Dan inilah sudut kita punya BAC. Betul tak? Ini sudut BAC. Siapa kata sudut BAC 36.87? Kalau you tinggalkan jawapan yang ini saja, maka jawapan you salah. Kenapa cikgu? Sebab ada sebab dia. Kenapa? Sebab sudut BAC tadi dia sebut dengan jelas, sudut BAC tadi, ini yang kita kena highlight lebih sikit ni. Sudut BAC adalah sudut obtuse ataupun cakah. Dan bila kita selesaikan untuk sudut BAC, kita bukan dapat cakah, kita akan dapat tirus. Untuk soalan ni lah, kita dapat tirus. Jadi, macam mana kita nak tukarkan daripada tirus ini kepada cakah? Just as simple as, ambil 180, you tolak dengan nilai yang you dapat tadi. 180, you tolak dengan kita punya 36.87. Maka you akan dapat 143.13. Maka inilah jawapan akhir kita untuk sudut BAC. Okey, so far so good, So cikgu just apply formula je. Yang lain semua you pakai kita punya konsep dalam trigo je. So kat formula dalam solution of triangle, formula kita ini sangat-sangat penting, iaitu area sama dengan half AB sin C. So dia juga kadang-kadang diguna pakai dalam circular measure. So you kena ingatlah formula tersebut. Okey. Baik, kemudian dia minta panjang BC. Panjang BC. Alright, tu tadi kita dah dapat dah kita punya sudut di antara mereka itu, iaitu sudut 143.13. Baik, bagaimana nak cari BC ni? BC ini kita perlu pakai apa dalam solution of triangle? Kalau cikgu belajar dengan cikgu, selalu cikgu sebut tentang PCO, maka ini adalah kita punya cosine rule, ya, cosine rule. Cosine rule ni, BC ni akan jadi kita punya perkara rumus. So BC kuasa 2, dia macam teorem tau, dia macam teorem. So 5 kuasa 2 tambah 14 kuasa 2 tolak 2 darab dengan 5 darab dengan 14. So kita coskan dengan sudut yang baru kita cari tadi, iaitu cos yang sudut 143.13. So jangan lupa square rootkan keseluruhan. Ada beberapa pelajar dia kadang-kadang terlupa nak square root tu. Tapi boleh perasan, kalau you tak square root tu, nilai dia terlalu besar. Sebab nilai-nilai kita ini mesti di antara 5, 14, lebih kurang macam tu je. Kalau you tak square root, sekejap lagi saya tunjukkan. Kalau you tak square root, you tekan calculator, tak square root. Alright, so cikgu nak tekan sekejap calculator. Okay, kalau you tak square root, sekejap, cikgu cari sekali lagi. 5 kuasa 2 tambah 14 kuasa 2 tolak 2 darab 5 darab 14 darab cos 143.13. Kalau you tak square root, you akan dapat 332.99. 333 lah lebih kurang. Kalau you tak square root. So kalau you tak square root, kalau katalah you terlupa nak square root pun, you akan tengok nilai tersebut logik tak kat sini sampai 333. Tak logik lah. Tak logik. Sebab apa? Terlalu jauh dengan 14 dan juga 5. Kan? Jadi apa yang kita perlu buat, kat sini kita dapat perasan lah, kita dapat detect bahawa aku tak square root lagi lah rupanya. Maka you mulalah square root kan. So you square root kan 333 tadi, maka BC kita punya panjang kita akan dapat square root, kita akan dapat 18.25 ya, 18.25. Ini logik sedikit. Okey, ini baru logik sedikit. Alright. Okey, so far so good boleh Okey, kita move kepada soalan yang akhir kita. Soalan ni nampak lagi senang, lagi mudah tadi dah selesai sekejap, jadi sekejap lagi. Kalau banding dengan soalan, kalau itulah saya kata, kalau soalan ni, kalau banding dengan kita punya soalan berkaitan dengan probability distribution, dengan kita punya trigo tadi, cikgu nampak soalan solution of triangle kali ini, untuk Selangor lah, 2021 ni, soalan ni agak mudah sedikit. AB ni soalan sangat mudah ni, 3 markah, 2 markah. 3 markah seterusnya adalah panjang garis serenjang A ke BC. Okey, so bagaimana nak cari panjang daripada serenjang daripada A ke BC? Perasan tak? Yang ni kan dia nak. Dia nak ni kan yang berserenjang. Dia ada bagi area tadi, ingat lagi tak? Apakah formula, apakah area kita tadi? Area kita sama dengan 21, kalau masih ingat lagi. Area kita sama dengan 21. Dan kalau, ini ada 21 cm. Kalau kita perhatikan, bila ni nak cari
panjang daripada A perpendicular sampai ke BC ni sebenarnya dia merujuk kepada tinggi kita. So formula asas untuk area segitiga ialah 1/2 base time height. Setuju? Base time height. So apakah base kita? Base kita baru ya kita dapatkan panjang BC tadi. Ingat kita? Panjang BC tadi. Ini base kita. Iaitu sama dengan 18.25. Baru kita cari tadi. 18.25. Darablah dengan height kita yang dia nak cari A ke BC ni. Cikgu labelkan sebagai H lah. Ya? Sama dengan 21. Selesaikan secara H. 21 darab dengan 2 bahagi dengan 18.25. Maka H kita, jawapan akhir kita akan dapat 21 darab 2, 42 bahagi dengan 18.25. So, you akan dapat 2.3 ya. 2.301 cm. So, inilah panjang kita punya soalan kita punya H. So, yang ni cikgu anggapkan H kita ni adalah panjang kita punya length ataupun cikgu kata perpendicular line lah. Perpendicular length A to BC. So, inilah kita punya jawapan kita lah. Which is kita punya 2.301. Okay. So, para pelajar di sekian, terima kasih untuk menonton cikgu punya video kali ini. Sampai 3 soalan yang kita bincang ini. So, yang mana terlepas untuk part yang pertama, kita bincang soalan 1 hingga soalan 6 wajib jawab section A. Kemudian part yang kedua, kita bincang juga soalan 7 sampai 12. Kalau terlepas, you boleh scroll ataupun you boleh tengok dekat kita punya video di atas. Boleh cari dekat carian cikgu punya YouTube. Dan kalau nak kontak dengan cikgu, jangan lupa you boleh pergi kepada website cikgu, klik.vip/cikgu Farid. You boleh kontak melalui WhatsApp atau boleh join grup cikgu lah ya, untuk info-info terkini ataupun berkaitan dengan soalan nak ditanya. So by the way, terima kasih banyak-banyak kerana menonton sampai video yang part yang ketiga. Kalau ada sebarang soalan dan sebagainya, you boleh tinggalkan komen. Dan cikgu minta kalau you masih bersama dengan cikgu dalam video ini, tinggallah sedikit komen di ruangan bawah ni, ruangan chatting, ruangan komen ni, menandakan you hadir dalam video cikgu sehingga sekarang. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan video yang seterusnya untuk kertas 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.